Didik TV KPM. Okey Nisa, jadi yang seterusnya kita nak lihat perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis. Okey, jadi respirasi sel ni sebenarnya berlaku kepada siapa Nisa? Siapa yang perlukan tenaga ni? Kita manusia? Semua organisma hidup perlukan tenaga. Baik. Termasuk haiwan, tumbuhan, semuanya perlu menjalankan respirasi sel untuk mendapatkan tenaga. Baik. Okey, jadi respirasi sel ini berlaku di dalam mitokondria. Okey, kalau kita lihat kat sini, cikgu ada model sel haiwan. Baik. Mitokondria ni yang warna merah ni Nisa. Okey, kemudian kalau pada sel tumbuhan pula. Pada sel tumbuhan, mitokondria yang ni. Yang warna kuning kita boleh ni. kongsikan dengan murid di rumah, cikgu? Ya. Okey. Baik. Okey, ini mitokondria. Mitokondria. Yes, ini Baik. pada sel tumbuhan. Kalau pada sel haiwan, yang warna merah ni. Baik. Okey, semua organisma, haiwan, tumbuhan, manusia, even mikroorganisma pun menjalankan proses respirasi sel. Baik. Okey, kemudian kalau fotosintesis pula. Yang melakukan fotosintesis mesti berwarna hijau, iaitu tumbuh-tumbuhan. Ya. Di mana berlakunya proses fotosintesis ni? Okey, di dalam organel yang namanya kloroplas. Kloroplas ni kalau dalam sel tumbuhan yang warna hijau. Warna hijau. Warna hijau ni. Baik. Okey. Kemudian kalau pada keratan rentas daun, pada keratan rentas daun, kita lihat ni yang warna hijau ni, ini ialah kloroplas. Yang warna hijau ni, yang bintik-bintik hijau ni. Okey. Kloroplas. Itu ialah, yes, ini kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofil yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Baik, cikgu. Okey, kemudian aspek yang kedua kita nak lihat perbezaan iaitu proses respirasi sel ni membebaskan tenaga ke menyerap tenaga. Okey, kita lihat respirasi sel. Tenaganya ada di belakang. Maksudnya tenaga ini dibebaskan. Okey, kemudian pada fotosintesis, tenaganya ada di sebelum daripada anak panah. Maksudnya tenaga cahaya diserap oleh klorofil. Okey, kita nak lihat aspek yang ketiga pula, iaitu sumber tenaganya dari mana? Okey, kalau respirasi sel tadi, Nisa tadi makan Kurma. Jadi makan makanan itu dia daripada tenaga kimia dari makanan. Kita dapatkan tenaga dalam respirasi sel. Manakala untuk fotosintesis, tenaganya kita dapat daripada cahaya matahari. Okey, aspek yang keempat, melibatkan apa? Okey, jadi respirasi sel tadi cikgu cakap berlaku kepada semua organisma hidup, termasuklah manusia, haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Semua yang hidup melakukan respirasi sel. Baik. Manakala fotosintesis, hanya yang berwarna hijau saja, iaitu tumbuhan hijau dan juga mikroorganisma, setengah mikroorganisma. Baik. Okey, kemudian aspek yang seterusnya, yang kelima, kita nak lihat, nak bezakan respirasi sel ni memerlukan apa, fotosintesis memerlukan apa. Dekat sini pun kita dah nampak bezanya. Respirasi sel, bahan-bahan yang diperlukan ialah glukosa dan juga oksigen. Manakala fotosintesis, karbon dioksida, air, klorofil dan juga tenaga. Okey, kemudian kita lihat hasilnya pula. Okey, dia sebenarnya terbalik tau Nisa, kalau Nisa perasan. Okey, bahan pada respirasi sel menjadi hasil pada fotosintesis, dia terbalik. Okey, so hasil untuk respirasi sel ialah karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala fotosintesis, hasilnya ialah glukosa dan oksigen. Baik. Okey, jadi kita tengok aspek yang ketujuh. Bila agaknya respirasi sel ini berlaku? Kita perlukan tenaga bila? Rasanya sepanjang masa Sepanjang kita perlukan tenaga, cikgu. Tenaga. Jadi sepanjang masa kita melakukan respirasi sel. Baik. Manakala fotosintesis hanya boleh berlaku sebab tenaga cahaya diperlukan. Bila ada cahaya saja, proses fotosintesis ini akan berjalan ataupun boleh dilakukan. Okey, so sebenarnya Nisa, perbezaan tadi Nisa tak perlu hafal. Nisa tengok persamaan ni, Nisa boleh nampak. Contohnya dia punya bahan yang diperlukan, hasilnya daripada
ingat akronim tadilah. Ya. Respirasi sel, Glokat, glokat, fotosintesis, Kak Kak Cago. Ingat Sangat tu? membantu. Ya, boleh kita boleh dapatkan dia punya perbezaan dia. Baik. Okey, jadi bila cakap perbezaan ni dalam exam memang selalu keluar. Okey, kita tengok contoh soalan. Baik. Bagaimana menulis perbezaan? Contohnya berikan dua perbezaan antara proses respirasi sel dan juga fotosintesis. Okey, cikgu first ni cikgu ajar dulu Baik. macam mana nak tulis dia. Okey, contoh tadi yang pertama respirasi sel berlaku dalam mitokondria. Manakala fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Jadi bila kita nak tulis perbezaan, kita kena cakap dua-dua. Contohnya respirasi sel berlaku di dalam mitokondria, manakala fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Dua-dua kita kena sebut dihubungkan dengan manakala. Okey. So boleh tak Nisa bagi cikgu satu lagi perbezaan antara respirasi sel dengan fotosintesis? Baiklah, saya nak rujuk nota saya. Murid-murid di rumah tahu tak jawapannya? Okey, jawapan saya respirasi sel adalah proses yang membebaskan tenaga. Okey, membebaskan tenaga. Fotosintesis adalah proses yang menyerap tenaga. Betul cikgu? Tepat sekali Nisa. Nasib baik, betul nota saya kita ni. ingat ni kita boleh jawab soalan ini selepas kan? Selepas anak panah membebaskan. Ini sebelum anak panah menyerap tenaga. Baik. Okey, itu soalan yang pertama. Cikgu ada soalan yang kedua untuk Nisa. Wah, jom sama-sama murid-murid di rumah. Okey, soalannya proses apa? Dekat sini cikgu ada 7 soalan Nisa. Baik. Okey, pada Nisa tu ada 2 kad ya. Sama ada fotosintesis atau respirasi sel. Baik. Okey, di belakang nombor ni, belakang nombor-nombor ni ada soalan. Jadi baik. cikgu nak minta Nisa pilih soalan mana yang berkenan di hati. Okey, saya nak pilih soalan yang bernombor 3. 3. Okey, cikgu bacakan soalannya. Baik. Proses ini menggunakan cahaya matahari. Cahaya Fotosintesis matahari. ke respirasi sel? Fotosintesis atau respirasi sel. Yang ini fotosintesis. Yes, betul. betul. Ni kan menggunakan cahaya matahari, fotosintesis. Ya. Okey. Baik. Lagi Ada boleh lagi? pilih lagi? Boleh. Saya nak pilih soalan yang nombor 7. Nombor 7 ya. Proses ini berlaku sepanjang masa. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Kita perlukan sel apa hidup sepanjang masa? memerlukan tenaga sepanjang masa. Jadi, respirasi sel. Yes, Betul. very good. Betul, Yeah, betul dah lagi dua Nisa. soalan saya betul. Ya, sepanjang masa respirasi sel. Saya Nak pilih lagi? Pilih nombor 6. Nombor 6 pula. Nombor 6. Okey. Proses ini menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, tenaga dan air. Kak Cago Glukosa. ke glokat? Glukosa, oksigen, glokat. Jadi, respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Betul lagi. 3 dah betul. Jawapan saya. Betul. Nisa nak cuba lagi ke? Saya nak cuba lagi. Saya nak cuba soalan yang nombor 1. Nombor 1. Okay. Semangat saya nak jawab ni. Saya nak mendapatkan sebanyak mana ganjaran yang mungkin. Okey, proses ini berlaku di dalam mitokondria. Yang warna merah tadi. Mitokondria ada pada sel... Ni sel apa? Sel haiwan. Sel tumbuhan pun ada. Sel haiwan. Jadi, jawapan saya respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Betul lagi. Wah. Respirasi sel berlaku di dalam mitokondria. Okey, kalau macam tu soalan nombor 2 pun nak jawab lah. Nombor 2 pula. Bersemangat murid-murid di rumah. Kita jawab bersama-sama. Jawab bersama-sama tahu. Okey. Proses ini membebaskan tenaga kimia dari makanan. Macam kita makan kurma tadi kan? Dari apa makanan. Bukan. Yang ini, respirasi sel. Yes, betul lagi Nisa. Respirasi Baik. sel kita dapatkan tenaga kimia dari makanan. Okey, Nak cuba soalan lagi ke? nombor 5 lah cikgu. Nombor 5 Okey. Soalannya, proses ini mensintesiskan glukosa, menghasilkan glukosa.
Okey, go dekat belakang. Glow card ke Kak Cago? Ke Kak Cago ni mesti Kak Cago. Jadi jawapan saya fotosintesis. Betul lagi. Yes. Pandailah Nisa. Kalau macam tu cikgu kita habiskan soalan yang terakhir lah, soalan nombor 4. Soalan kita habiskan semualah. Murid-murid di rumah pun keempat. nampaknya setakat ini menjawab dengan betul juga bersama-sama dengan Nisa. Kita sama lihat dengan Nisa. yang terakhir. Okey, proses ini hanya berlaku kepada tumbuhan hijau dan mikroorganisma sahaja. Dia kata kuncinya tumbuhan hijau. Yes. Jadi tumbuhan hijau pastilah proses fotosintesis. Betul lagi Nisa. Betul lagi. Wah. Macam ni Nisa boleh ambil stiker lagi. Boleh ambil tampal di reward chat. Yes, saya nak tampal 1 bintang untuk setiap soalan. Jadi kita ada 7 ada soalan. 7. Sementara Nisa nak menampal ganjaran Nisa tadi. Jom murid-murid di rumah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM Slot Menengah Rendah. 7 bintang boleh cikgu? Boleh, 7 boleh.